warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tarik apabila Hamka memuji Tunku Abdul Rahman, walaupun kita di sini dalam dekat 70-an, anak-anak muda dalam ABIM dan sebagainya bersikap kritikal kepada Tengku kerana pemikiran sekularnya, tetapi ada satu kebaikan yang disebut oleh Hamka tentang Tunku Abdul Rahman, kerana Tunku Abdul Rahman meletakkan Islam dalam perlembagaan negara sebagai agama persekutuan, hasil dari nasihat Justice Abdul Hamid dari Pakistan. Justice Abdul Hamid mengambil pedoman daripada negara Lebanon yang ada sebahagiannya masyarakat Islam dan sebahagiannya masyarakat Kristian, dan berpecah kepada Syiah, Sunni, Druz, dengan Kristian yang pelbagai, Maronite, Ortodok dan sebagainya. Maka di Lebanon, Islam tidak boleh dijadikan agama Islam dalam perlembagaan sebagai agama resmi. Begitu juga di Indonesia yang telah menggantikannya dengan Pancasila. Kalau salah, saya harap Dr. Noor betulkan saya sebentar lagi ya. Tapi di Malaysia berkemujuran kerana Islam agama rasmi persekutuan. Profesor almarhum Tan Sri Ahmad Ibrahim masih melihat bahawa sekurang-kurangnya ada asas Islam dalam huraian-huraian akademik beliau tentang perlembagaan persekutuan sebagai satu subjek yang diajar di Universiti Malaya dan juga di UIA pada waktu itu. Ya. Dan dalam konteks ini kata Buya Hamka bahawa beliau merasakan ini adalah merupakan satu sendi, satu asas yang kukuh untuk negara Malaysia, kerana sekurang-kurangnya sudah ada sendi itu, sudah ada pegangannya, sudah ada tunjangnya untuk merekayasa Islam. Bergantunglah kepada komitmen pimpinan, sekurang-kurangnya sudah ada, dan itu satu kemujuran besar. Jadi dalam konteks inilah saya melihat bahawa dalam aspek agama, Hamka juga umpamanya telah datang ke Malaya, sentiasa menjadi pemidato dalam semua acara-acara agama, pensyarah yang popular, kerana beliau itu menarik umat Melayu mendengar pidatonya yang hebat, dengan hujahan-hujahan yang hebat, ayat Quran, hadis, pepatah, petitik dan sebagainya. Jadi dalam konteks agama ini juga saya rasa Tafsir Al-Azhar telah dibuat kajian oleh satu pasukan daripada Universiti Malaya, Akademi Islam di bawah Profesor Zulkifli Yusuf. Dibuat kajian lapangan, didapati bahawa 90% Tafsirul Azhar karya Buya Hamka ini sangat popular di Malaysia. Walaupun tidak dikatakan bahawa ada rujukan-rujukan lain dalam bahasa Arab yang merupakan rujukan kepada kelompok cendekiawan Muslim yang belajar di Timur Tengah. Di situ kedudukannya dibuat kajian 58%. Tetapi untuk orang awam, orang Melayu, pensyarah, guru-guru, ya, orang kampung tidaklah, ya. 90% kajian lapangan yang dibuat oleh Profesor Zulkifli Yusuf. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Tafsir Al-Azhar, yang juga saya fikir pengaruhnya di Singapura. Walaupun di Singapura itu ada Tafsir Ibrul Athar oleh almarhum Ustaz Ahmad Sonhaji yang juga 30 jilid, tak kurang hebatnya. Tetapi Tafsir Al-Azhar itu uniknya kerana banyak dibicarakan persoalan adat, persoalan sosiologi, persoalan antropologi, persoalan sejarah, persoalan politik, ya, yang merupakan satu tafsiran yang sifatnya maudhu'i lah, ya. Selain pada tahlili. Ya. Satu lagi isu penting Hamka yang nak mempersatukan umat ini supaya jangan bertitik bengit dalam perkara-perkara furu'iyat. Dia cukup meneladani dirinya untuk diteladani oleh jamaah. Apabila dia ke Brunei, dia baca kunut kalau dia jadi imam. Waktu di Masjid Sultan di Singapura, kalau dia jadi imam, dia baca kunut. Di Malaya, dia baca kunut. Di Selatan Thai, dia baca kunut. Dia tidak mahu terjebak seperti mana berlakunya di negara Indonesia
kerana adanya golongan kaum tua dan kaum muda, walaupun ada fakta-fakta sejarahnya, faktor-faktor sejarahnya, tapi dia sangat sensitif dengan persoalan perwujudan. Dan dalam tafsir Azhar, dia membicarakan bagaimana keterbukaan fikirannya terhadap pelbagai mazhab. Kebetulan dia pula daripada Muhammadiyah. Jadi ini pun satu perkara yang penting untuk kita ambil pengajaran supaya perpecahan tak berlaku dalam masyarakat. Dan ada petanda-petanda yang kita lihat sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini di alam Melayu. Ya. Dan satu lagi ialah bahawa satu pemikiran agama beliau yang penting saya rasa, beliau selalu menganjurkan umat Melayu ini punya jiwa merdeka. Jika kita nak bebas daripada minda penjajahan. Dan jiwa merdeka ini tidak lain dan tidak bukan berteras kepada la ilaha illallah. Saya fikir saya telah mengambil masa, Tuan Fazil. Saya boleh berhenti ya? Dah cukup dah? Boleh Doktor. Okay. Saya dah ambil masa panjang, saya tak sudah. Jadi Alhamdulillah. Jadi dalam bab ini saya nak cakap balik sikit ya. Saya quote pada kata-kata beliau. Patutlah kita bersyukur oleh kerana di negeri kita Indonesia, Malaya, Siam dan Filipina, umat Islamnya pada pihak geografinya adalah satu mazhab belaka, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun diadakan tuduhan-tuduhan tidak ada khawarij di sini, walaupun dibuat-buat fitnah, kaum muda pun kata Hamka bermazhab Syafi'i. Jadi kerana itu kata beliau, even dia kata tak payahlah, dia kata kita nak bersusah payah sangat tegakkan kaum muda, kaum tua, yang penting ialah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.